Sebab itulah kalimah tauhid la ilaha illallah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut aktsiru jaddidu imanakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampa ni boleh tak tolong renew hampa punya kalimah thayyibah ni, renew selalu. Renew. Ada accident kot. Tang ni pun jam lah tadi. Nak masuk ni daripada Tesco ni. Tang tu jam, tak benar-benar jam. Tak tahu ada apa jadi, nampak macam banyak pada tadi polis duk lalu dengan bomba semua. Bila sebut tentang kalimah tauhid tu, nak kata itu kalimah yang mahal dan kalimah yang berharga. Kita kena jaga kalimah tu bila elok. Hadis tadi tu Nabi SAW sebut, hampa tolong renew iman hampa selalu. Renew iman ni sebab apa? Sebab kami ni murtad ke? Kami keluar pada Islam ke? Kami kena mengucap balik? Bukan. Sebab apa? Akidah kita ni kadang-kadang kalaulah seseorang tu pencuri, dia tahu dia pencuri dan dia tahu dia benda yang dia buat tu salah. Kalaulah orang tu dia langgak lari, dia tahu benda yang dia buat tu salah. Kalaulah orang tu buat zina, dosa apa-apa, dia tahu kata benda tu salah dan dia sedang buat satu benda yang salah. Dia tahu, cuma dia ketegak lah, tapi dia tahu benda tu salah. Yang bahayanya kadang-kadang kita buat satu benda yang boleh menyebabkan kita terkeluar daripada akidah kita. Akidah, terkeluar jadi murtad, terkeluar pada Islam. Tapi kita duk ingat kita tu Islam. Kita duk ingat kita tu tak ada apa. Sebenarnya kita dah terkeluar dah daripada Islam. Dalam Mustika Hadis, kitab Mustika Hadis, sinilah Jabatan Agama JAKIM kita ni, di hujung kalau tuan-tuan tengok dalam jilid yang pertama tu, dia ada senarai beberapa benda yang boleh menyebabkan orang tu terkeluar daripada Islam. Antaranya cakapan dia. Bab Islam boleh terkeluar daripada Islam. Contohnya kita kata apa? Quran ni semua duk buat teruk baca Quran semua. Yang tu lah tak betul ke tak tahu, dia ribu tahun semua. Tak tahu duk buku itu, tak tahu kata Quran saja dia bercakap macam tu, maka hang terkeluar daripada Islam. Atau hang hina sunnah Nabi, atau hang hina Nabi itu sendiri, atau hang hina apa-apa benda bab Nabi lah. Tak kira lah kita kata alah kuda Nabi pun dia kereta aku laju pada kuda Nabi, dia kasut Nabi capal lah apa, capal-capal pun dia kasut aku naik lagi padu memang aku beli kasut 340 sebelah lagi 340 punya mahal kasut. Contohnya kalau hang cakap macam tu dengan niat nak hina Nabi, maka terkeluar pada Islam. Kan Nabi Muhammad semua Nabi. Nabi Isa boleh saya kutuk ustaz. Nabi Isa Nabi Kristian. Hai, sabar jangan. Tak ada kata Jesus. Bukan. Nabi Isa tu Nabi kita lah, Nabi Ulul Azmi, memang kita kena beriman dengan dia. Depa yang menganggap dia sebagai Tuhan, kita sebut dia sebagai abduhu wa rasuluh, hamba dia dan rasul dia. Nabi Allah Isa. Tak kira lah Nabi apa-apa pun, Nabi Yusuf ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi kata Nabi Yusuf handsome, tak payahlah beritahu aku Nabi Yusuf handsome semua. Awak dia aku baru beli dah putih muka, baru aku beli dah kosmetik aku yang padu, aku rasa muka aku lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Contoh dia cakap gitu. Dia tak kata apa, dia kata dia handsome daripada Nabi Yusuf. Padahal Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, utiya Yusuf wa ummuhu syatrul husni, diberikan pada Yusuf alaihissalam dan mak dia, bukan mak dia tu isteri Nabi Allah Yaqub tak. Mak ni kata ulama isteri bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Sarah alaihissalam. Mak dia maknanya Sarah tu pun memang cantik Allah bagi, memang hebat sangatlah Allah bagi kecantikan luar biasa kepada Sarah alaihissalam dan Nabi Allah Yusuf. Nabi kata Nabi Yusuf handsome, hang kata hang handsome pada Nabi Yusuf, maka masa tu hang boleh pilih ke aku mana lokasi aku nak tanam hang, sama ada di Jerat di Sungai Ara atau Paya Terubung, atau hang nak hak besar sikit corner lot baiknya bagi kat hang dekat BM. Yang tu baik memang besar memang, hang boleh pilih corner lot mana hang beli ni jubin siap-siap bawa kat rumah, nanti hang beritahu aku je wasiat nak tanam kat mana. Kalau betul hari-hari dia hina Islam, hina lah sebenarnya apa, tunjuk-tunjuk pungkok sama kat orang. Ada tuan-tuan orang cakap gitu, pi Mekah buat apa, dia ketiak mah tunjuk kat orang, baju merepek, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pi pusing kotak hitam.
Kaabah tu dia kata pergi pusing kotak hitam habis duit aku, biar aku buat owning kat rumah aku, renovation dapur lagi bagus 10,000. La ilaha illallah Rasulullah. Cakap macam tu hang terkeluar daripada landasan Islam tu sendiri. Bila kita cakap lebih kurang bab Islam macam tu, maka kita dikhawatiri boleh terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa benda lah, katalah orang nak buat hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda macam tu kalau kita kurang info berkaitan benda-benda macam tu, kita jangan cakap lebih kurang. Percakapan kata nanti kita nak makan sup tangan lah, habis batu-batu di jalan raya contohnya duk baling kat orang habis semua, maka perbuatan atau percakapan macam tu dia agak bahaya dan kritikal untuk akidah dan iman kita. Kalau bukan bidang kita tinggal. Satu lagi saya nak pesan juga dalam bab apa, orang perempuan ni terutama yang dia agak anti sikit dengan berkeluarga lebih atau poligami ni. Dia dibenarkan dalam syarak ni boleh buat, cuma orang perempuan kadang-kadang dia rasa macam rimah dan tak suka benda tu. Bukan kita melihat, saya dah banyak dah tengok ustaz orang poligami ni tak betul. Kita melihat orang poligami tu tak betul, maknanya bukan kita boleh buat keputusan poligami tu tak betul. Orang yang berkeluarga lebih daripada seorang, ikut asal nas syaraknya dia boleh, tak apa, tak ada masalah. Cuma pengalaman kita di hadapan mata kita, kebanyakan yang buat tu dia tak betul. Jadi dia pun buat keputusan kata benda tu tak betul, tak boleh cakap macam tu. Kita jangan cakap macam tu dengan tu. Benda tu boleh, cuma suami kita tak pandai nak buat. Yang tu kaedah dia. Benda tu boleh, cuma jiran kita buat tu dia tak pandai buat, sehingga banyak benda lah, antaranya berahsia. Dia tak beritahu dekat keluarga dia, cari mana Thailand ke apa, menikah balik mai esok, jadi isu, jadi perang. Tuan-tuan, saya nak bab keberanian untuk memberitahu isteri untuk menikah satu lagi, sebahagian daripada kemampuan untuk menikah. Kalau hang nak habaq kat dia buat hang tak boleh, sehingga hampir buat satu isu, kadang-kadang dah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tahun dah berkeluarga tapi dia tak habaq isteri dia, maka banyak isu-isu yang timbul. Antaranya media atau TV yang banyak drama kita tengok, yang kalau dia menikah satu lagi dia mesti merepek. Jarang nikah dua jadi elok, bawa keluarga semua. Macam tu gambar tak laku lah. Dia mau gambar macam tu jenis bubur serbuk cabai kat muka, baru gambar tu jalan. Dia buat tu atas nama gambar. Kita faham benda tu realiti, dia pun dibuat gitu. Jadi kita pergi kata alah poligami apa, menikah satu lagi apa semua, merepek, kita pergi kutuk. Kita tak kutuk orang yang buat tu, tapi kita pergi kutuk dasar syarak yang benarkan benda tu. Maka benda-benda yang kita cakap lebih kurang ni bab agama boleh menyebabkan orang tu terkeluar daripada Islam, sebab dia ada unsur menghina agama Allah. Ataupun dia mempersoalkan benda yang basic, contohnya lah, sebab apa orang laki dapat harta pusaka lebih, kami orang perempuan dapat sikit, mana boleh. Kami yang penat jaga keluarga, mereka bukan buat apa pun. Dia jadi macam bebai, sebab dia melihat kondusi keluarga dia, dia buat keputusan untuk semua hukum dia. Tak boleh lah macam tu. Sebab ada sebab banyak dia. Jadi banyak benda lah yang dalam hukum syarak ni tak boleh cakap. Tu benda bercakap. Ataupun kita buat ni, saya yakin insyaAllah kita tak terlibat sangat. Kita pergi kat ribi rumah ibadat bukan Islam, tokong ke, tokong Cina ke, tokong Hindu ke, pergi sembah berhala direct gitu. Saya rasa benda tu tak timbul sangat di kalangan kita hari ni. Cuma kadang-kadang dalam bab percakapan tu boleh menyebabkan kita jadi calak sikit dengan akidah kita tu. Baik.